Apabila kita membincangkan mengenai aplikasi Douyin, pasti ramai yang tidak asing lagi. Pada tahun 2021, industri digital berkembang pesat dan hiburan sosial dalam talian semakin berkembang. Video pendek menjadi cara hiburan dalam talian yang paling popular di seluruh dunia dan merupakan satu ciri yang sangat menonjol. Sebagai wakil aplikasi video pendek, Douyin dan versi antarabangsa TikTok semakin popular di seluruh dunia. Tahap kebergantungan pengguna telah melampaui aplikasi lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Douyin telah mencapai populariti yang tinggi dan terletak di barisan hadapan carta muat turun aplikasi. Pelbagai platform sosial telah memperkenalkan perkhidmatan video pendek mereka sendiri untuk menghadapi saingan baru ini. Menurut data dari Jiguang, pada suku ketiga tahun 2021, pengguna Douyin menggunakan aplikasi selama purata 144.6 minit sehari. Di luar negara, menurut syarikat penasihat app Ani, masa purata yang dihabiskan oleh pengguna di UK dan Amerika Syarikat pada TikTok telah melebihi masa purata yang dihabiskan pada platform video YouTube pada tahun 2020. Namun, dengan populariti Douyin, terdapat banyak masalah kecanduan yang telah muncul. Remaja terikat sepenuhnya dengan Douyin. Mereka menghabiskan masa mereka di tempat kerja dan malam hari menonton Douyin dan mengorbankan banyak masa mereka sendiri. Kerana dalam dunia Douyin, waktu 1 atau 2 jam boleh lepas begitu saja. Bahkan kita sering mendengar bahawa 3 minit di Douyin sama dengan 1 jam di dunia nyata. Saya tidak pasti bila permulaannya, tetapi semakin ramai orang mencari cara untuk berhenti daripada kecanduan Douyin. Hari ini, mari kita bicara tentang bagaimana Douyin boleh membuat pengguna kecanduan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Dilahirkan pada September 2016, TikTok atau dikenali sebagai Douyin di China, bukan hanya platform video pendek yang mengalirkan konten tanpa henti, tetapi juga merupakan platform sosial kreatif yang memberi tumpuan kepada pembuatan video muzik pendek oleh golongan muda. Pengguna boleh memilih lagu dan merekam video muzik pendek mereka sendiri dengan aplikasi ini. Berbeza dengan platform sosial lain yang akan segera digantikan, tujuan utama penggunaan TikTok adalah hiburan, bukan hubungan sosial dengan rakan-rakan. Daripada pengguna TikTok global, 85% adalah golongan muda di bawah usia 24 tahun. TikTok menjadi simbol budaya muda dan budaya internet kontemporari. Sejak penampilannya pada tahun 2016, TikTok telah menjadi salah satu perkhidmatan rangkaian sosial yang terpantas dalam pertumbuhan global. Ini kerana berbanding dengan platform lain, TikTok lebih unggul dalam memberi peluang pemaparan kepada pencipta kandungan baru dan mengubah cara seseorang boleh menjadi terkenal di internet. Berbanding dengan platform lama lain, TikTok mencapai kejayaan besar dalam aspek yang sebelum ini dianggap gagal oleh platform lain. Ini disebabkan oleh kemudahan pembuatan video yang sangat mudah, membolehkan pengguna memilih muzik untuk tarian atau meme buatan sendiri. Untuk pengguna yang tidak membuat kandungan sendiri, TikTok sangat terampil dalam memahami keutamaan pengguna dan mengarahkan mereka ke banyak topik. Baik pengguna yang berminat dalam politik, selebriti, sosialisme, atau ingin belajar tentang lembar kerja Excel, TikTok dapat merekomendasikan dengan tepat apa yang diperlukan pengguna, bahkan lebih daripada yang diinginkan pengguna sendiri. Banyak yang terkagum-kagum dengan kemampuan pembaca fikiran TikTok yang seperti Sinar X, sehingga ada yang mencurigai bahawa TikTok mungkin mencuri maklumat dari telefon bimbit pengguna atau mendengar pengguna ketika menggunakan telefon. Orang juga sangat penasaran mengapa video yang direkomendasikan oleh TikTok dapat membuat orang terus menonton. Apa rahsia di sebalik algoritma TikTok? Sebelum ini, TikTok telah menjelaskan secara umum mengenai sistemnya, termasuk algoritma yang digunakan untuk merekomendasikan video, yang utamanya merujuk kepada suka, komen, tindakan, huruf, bunyi, dan tag video. Seorang jurucakap TikTok juga menekankan bahawa aplikasi ini tidak mengintip perbualan melalui mikrofon atau membaca mesej untuk memahami minat pengguna. Untuk mengetahui lebih banyak maklumat, Wall Street Journal juga telah mencipta lebih daripada 100 akaun robot di TikTok dan menonton beratus-ratus ribu video pendek.
Penyiasatan menemui bahawa selagi satu petunjuk kunci dikesan, TikTok dapat dengan jelas mengetahui apa yang anda mahu. Petunjuk tersebut adalah tempoh tahanan anda pada setiap video. Baik anda berhenti sekejap pada satu video, atau mengulangi beberapa saat pada satu bahagian video, semuanya akan dicatat oleh aplikasi dan digunakan untuk mengira minat dan emosi anda dalam jangka masa antara 49 minit hingga 2 jam, membawa anda ke dalam dunia TikTok yang dalam. Apabila anda membuka aplikasi TikTok, anda akan diberi sejumlah video yang disyorkan khas untuk anda. Jika anda baru mendaftar akaun, TikTok akan memaparkan video-video popular terlebih dahulu untuk memahami minat anda. Video popular pada permulaannya adalah pelbagai jenis, tetapi kesemuanya mempunyai jutaan tontonan. Melalui tindakan ini, TikTok dapat mengetahui sama ada anda mempunyai kepercayaan agama, sama ada anda suka membuat tarian popular di media sosial, atau sama ada anda sedang merasa kesepian. Pakar-pakar mengatakan bahawa algoritma ini bukanlah untuk merekomenkan kandungan yang paling disukai oleh pengguna, tetapi sebaliknya merekomenkan kandungan yang ekstrim untuk mencari cara untuk memanjangkan masa penggunaan pengguna. Baru-baru ini, New York Times mendapat akses kepada dokumen yang menjelaskan bagaimana algoritma TikTok berfungsi dan mengungkapkan rahsia TikTok yang eksklusif. Dokumen yang bernama TikTok Algo 101 ini dibuat oleh pasukan kejuruteraan di Beijing untuk membolehkan kaki tangan tanpa latar belakang teknikal memahami prinsip kerja algoritma dan mendedahkan logik algoritma TikTok serta wawasan psikologi manusia. Dokumen tersebut telah disahkan kebenarannya oleh jurucakap TikTok, Hilary McQuaid. Dokumen itu juga mengakui bahawa algoritma TikTok memainkan peranan penting dalam mengekalkan minat remaja. TikTok sangat mahir dalam meneka keutamaan pengguna, mendedahkan pemikiran sebenar orang dan membimbing pengguna untuk menonton pelbagai jenis video. Menurut dokumen tersebut, terdapat 4 objektif utama dalam algoritma TikTok iaitu nilai pengguna, nilai pengguna jangka panjang, nilai pengarang dan nilai platform. Pada masa yang sama, algoritma tersebut juga memberi perhatian kepada 2 penunjuk utama, iaitu masa tontonan dan kadar retensi. Untuk mencapai objektif utama syarikat iaitu meningkatkan kadar pengguna aktif harian, algoritma dipilih untuk mengoptimalkan kedua-dua penunjuk utama ini. Dengan kata lain, walaupun TikTok terus merekomendasikan kandungan yang sama kepada pengguna dalam jangka masa pendek, ia boleh berkesan menarik perhatian pengguna, tetapi jika terus-menerus merekomendasikan kandungan yang sama, pengguna mungkin akan merasa bosan dan menutup aplikasi. TikTok ingin pengguna menghabiskan waktu sebanyak mungkin di platform mereka, dan oleh itu, algoritma mereka direka untuk membangkitkan kecanduan. Algoritma TikTok akan merekomendasikan konten yang berbeza dalam persamaan nilai mereka untuk memastikan waktu tontonan dan tingkat retensi pengguna, dan juga menurunkan bobot konten dengan tema yang sama dalam satu hari. Selain itu, algoritma TikTok juga dapat merekomendasikan konten yang tidak berhubungan dengan topik yang sama untuk memberi kesan baru pada pengguna. Walau bagaimanapun, dokumen tersebut juga menyebutkan bahawa waktu tontonan bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh algoritma TikTok. Terdapat rumus singkat yang digunakan untuk menentukan kandungan apa yang harus dipromosikan kepada pengguna berdasarkan beberapa data kunci, termasuk jumlah suka, komentar, waktu tontonan, dan apakah pengguna mengklik video tersebut atau tidak. Sistem promosi akan mengikuti rumus ini, menilai semua video, dan mempromosikan video dengan nilai tertinggi kepada pengguna. Dengan algoritma yang sangat tepat dan model bisnes yang saling mendukung, TikTok memudahkan pengguna menjadi ketagihan. Fitur-fiturnya seperti konten yang menarik dan tidak terduga, pengalaman layar penuh yang imersif, pemutaran otomatis ulang, dan durasi video yang singkat hanya 15 detik, semuanya dapat dengan cepat menarik perhatian pengguna. Dilengkapi dengan berbagai gambar, efek khusus, musik latar, dan lainnya, bahkan pemula dapat membuat video yang kreatif dengan meniru influencer di platform dan menggunakan lagu-lagu bawaan, sehingga mereka dapat dengan cepat mempelajari teknik pembuatan video yang berkualitas. Pengguna merasa puas dengan pencapaian mereka dan secara alami terus terlibat dalam platform. Algoritma yang digunakan untuk mempertahankan pengguna di platform internet telah menjadi formula yang paling misteri, dan juga menjadi kunci dalam penilaian moralitas platform tersebut dari dunia luar.
Oleh kerana Douyin sangat memahami manusia, apabila pengguna melayari Douyin semakin kerap, bahkan hingga lewat malam tetap tidak dapat melepaskan diri, ia mungkin sudah kecanduan. Orang yang kecanduan hanya ingin melayari Douyin apabila ada waktu luang, dan tanpa disedari, kebiasaan itu terbentuk. Setelah semua, sekali otak terbiasa dengan pengalaman jangka pendek, ia akan kehilangan kesabaran apabila berdepan dengan sesuatu yang memerlukan penglibatan jangka panjang. Dengan fenomena kecanduan Douyin, banyak petua berhenti muncul di internet. Pertama, hapus Douyin, tetapi biasanya tidak berhasil. Orang yang kecanduan biasanya akan memasang dan menghapus beberapa kali. Kedua, temukan aplikasi pengganti. Buka aplikasi pengganti ketika ingin melayari Douyin. Ketiga, gunakan fungsi kunci di sistem. Namun, cara yang paling popular adalah dengan memilih untuk bersenam, belajar alat muzik atau menari, memaksa diri untuk menghabiskan waktu pada hobi tertentu, menghindari keinginan untuk melayari Douyin setiap kali ada waktu lapang. Untuk mencegah masalah kecanduan, pihak berwenang di Douyin berusaha mencari solusi, dengan mengeluarkan fitur tidak boleh bergulih yang mengingatkan pengguna untuk berehat setelah menggunakan aplikasi selama tempoh tertentu. Pemilik saham induk Douyin, ByteDance, juga telah mengumumkan bahawa had masa penggunaan aplikasi untuk pengguna di bawah umur 14 tahun akan ditetapkan pada 40 minit sehari. Namun, tidak kira apa cara untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut, sama seperti membasmi kebiasaan buruk lain, yang diperlukan hanyalah tekad dan keberanian. Selain itu, tidak kira seseorang menggunakan telefon pintar, bermain permainan, membaca novel, atau menonton rancangan TV, semuanya berpotensi menyebabkan kecanduan. Asalkan waktu hiburan diatur secara wajar, menonton Douyin juga boleh meningkatkan suasana hati. Setiap generasi mempunyai sesuatu yang boleh menyebabkan kecanduan pada golongan muda. Yang paling penting adalah bagaimana pengguna dapat mengatur dan menguruskan penggunaannya terhadap produk tersebut. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.